Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anda semua sihat? Saya harap anda semua sihat dan selamat datang ke sesi live Uma YouTube channel YouTube Uma Z Center. Jadi, hari ini saya wakil daripada Uma Z Center dan nama saya Muaddimah Erin. Nama saya Muaddimah Erin dan saya ingin mengumumkan keputusan pemenang bagi pertandingan Semarak Merdeka Malaysia Uma Z Center 2022. Jadi hari ini seperti dijanjikan hari ini saya ingin mengumumkan keputusan siapa pemenang bagi pertandingan. Tetapi sebelum kita melonjak ke keputusan tu, saya ingin umumkan, saya ingin kongsikan sedikit tentang kemerdekaan. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai jasa pejuang-pejuang nenek moyang kita dulu. Kita perlu betul-betul rasa yang mereka semua dah berkorban nyawa, dan kita sebagai rakyat Malaysia hidup dah aman dan harmoni, tapi pada masa sama kita perlu ingat yang tanah Malaysia ni bukan senang-senang je. Diorang dulu sanggup perang semua kan, dan sekarang kita dah tak ada perang dah, alhamdulillah. Jadi kita doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita masih lagi dapat hidup di tanah Malaysia ni dengan aman dan harmoni, insya-Allah aman dan damai. Jadi sebab kenapa kami Uma Z Center buat pertandingan ni? Salah satu sebab dia, sebab kita nak tengok bakat anak-anak tuan dan puan dalam pertandingan ni. Sebab nak tengok ada tak macam, nak tengok anak-anak semua ada tak bakat-bakat yang ada yang hebat kan. Lagipun walaupun ada yang macam tak yakin, kami nak anak-anak tuan-puan semua berani. Berani dalam cabaran, berani cabarkan diri mereka, berani untuk beranikan diri sendiri kan, untuk tunjukkan bakat mereka, untuk cuba dan menjadi menjadi mereka dapat belajar benda baru. Macam tu. Dan sedar tak sedar, ibu bapa juga dapat menghasilkan jalinan hubungan yang rapat dengan anak-anak. Sebab ibu bapa dapat kongsikan sedikit tentang ilmu yang tuan-puan ada untuk anak-anak, dan kita dapat tengok anak-anak kita ni ada progress, anak-anak kita ni ada bakat, anak-anak kita ni ada macam special skill, ataupun anak-anak kita ni macam minat dengan benda tu. Jadi kita boleh nampak dan kita boleh tolong sama-sama dengan anak, kita boleh tolong anak-anak kita boleh macam dapat tahu yang anak-anak kita ni suka atau tak benda ni, ataupun anak kita boleh ke tak. Kita boleh tengok anak kita ni ada bakat. Mana tahu anak kita betul-betul ada bakat, betul-betul ada passion kan dalam sesuatu tu. Kita boleh nampak, kita boleh tahu. Macam itulah. Dan anak-anak pun boleh dapat luangkan masa bersama-sama ni ibu bapa. Walaupun benda tu kecil kan, kita tak nampak, dia value dia besar sebenarnya. Kita boleh nampak. Masya Allah. Sedar tak sedar kan? Jadi, saya ingin memberitahu kepada tuan dan puan, dalam pertandingan ni ada 7 kategori. Ada 7 kategori. Banyak tu. Jadi saya nak bagi tahu sikit demi sikit. Jadi kategori yang pertama, kita ada sajak. Dan kategori yang kedua, kita ada syair. Dan kemudian kita ada yang nombor 3, kita ada bercerita. Kita ada yang keempat, kita ada khutbah. Yang kelima, kita ada pantun. Yang keenam, kita ada poster. Dan yang ketujuh, yang last sekali, kita ada potret. Tapi kita terpaksa masukkan. Kami terpaksa masukkan sebab dia ada lagi penyertaan bagi kategori potret tersebut. Tapi tak apa, insya-Allah mari tahun lepas ni kami akan cuba usahakan untuk buat lagi kategori potret ni dalam pertandingan seterusnya. Lagipun kami Uma Z Center baru saja buat pertandingan macam ni. Jadi kami walaupun kami ada kelemahan, insya-Allah kami cuba tingkatkan lagi, dan kami harap anda semua dapat maafkan kami. Dan saya dari pihak Uma Z Center minta maaf kepada anda semua
Dan terima kasih lagi sekali kerana dapat menyertai dalam pertandingan ini. Alhamdulillah. Okey, jadi tanpa kita meninggalkan masa lagi, sudah tiba masanya untuk kita membuat keputusan pengumuman bagi pertandingan Semarak Merdeka Malaysia Umar Ajat Center 2022. Okey, jadi bagi kategori yang pertama iaitu sajak, kita ada 3 pemenang. Kita dah pilih 3 pemenang dan yang terbaik. Jadi bagi pemenang yang ketiga bagi kategori sajak jatuh kepada adik Nur Aulia binti Tahiruddin. Masya Allah. Hebat. Okey, jadi kita nak tunjukkan sikit video daripada adik Aulia. Kita boleh tengok video tersebut, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah berseri bulan purnama, Nur Aulia empunya nama. Saya akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Pahlawan Kemerdekaan, karya Usman Awang. Pahlawan, jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa nama, jika namamu tanpa bunga, penjajah mengatakan kau derhaka, maka kaulah pahlawan sebenarnya. Gemar seabad silam, Inggris datang meredah Pahang bersama peluru, bersama senapang, membunuh, menangkap setiap pejuang. Sungai Sematan berubah merah, bukan sarap hilir ke Kuala, bukan rakit mudik ke Hulu. Arus merahnya menjulang mayat. Pahlawan bangsa, pahlawan rakyat. 7 liang dadanya tersayat. Pahlawan, untukmu derita, untukmu penjara, bukan bintang tersemat di dada. Semangatmu api negara berdaulat, namamu terukir di jantung rakyat. Daun kunyit, daun selasih, sampai di sini terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Hebat sungguh adik Aulia tadi. Jadi kalau nak tengok video selanjutnya, yang selebihnya, seperti tadi kita dapat tengok sekejap je kan persembahan yang hebat tu. Okey, kalau nak tengok selanjutnya selebihnya, kita anda semua, puan dan puan, boleh pergi ke page Facebook Umar Ajat Center. Buat je hashtag Semarak Merdeka UZC. Umar Ajat Center 2022. Okey, lepas tu tekan je search, lepas tu auto keluar. Semua video-video persembahan adik-adik kita yang berbakat semua. Okey. Jadi, tempat yang kedua pula jatuh kepada Nur Alia Batisha binti Muhammad Khairuddin. Masya Allah. Betul kan sebut nama? Betul. Lupa lah. Okey, jadi tempat yang kedua jatuh kepada adik Alia Batisha. Jadi kita boleh tengok sedikit video tontonan daripada persembahan adik Alia.
awang. Pahlawan, jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa nama, jika namamu tanpa bunga, penjajah mengatakan engkau derhaka, maka engkaulah pahlawan yang sebenarnya. Gema seabad silam, Inggris datang meredah Pahang bersama peluru, bersama senapang, membunuh menangkap setiap pejuang. Sungai Semantan berubah merah, bukan saraf hilir ke Kuala, bukan rakit mudik ke Hulu. Arus merahnya menjulang mayat, pahlawan bangsa, pahlawan rakyat. 7 liang dadanya tersayat. Pahlawan, untukmu derita, untukmu penjara, bukan bintang tersemat di dada, semangatmu api negara berdaulat, namamu terukir di jantung rakyat. Sungai Serian airnya bersih. Sekian, terima kasih. Tempat yang pertama pula. Yang ni kita nanti-nantikan. Tempat pertama bagi kategori sajak jatuh kepada adik Alisa Iris Namira binti Helmi. Wah, tahniah dapat tempat pertama. Wah, baik. Jadi kita boleh tengok sedikit video tontonan daripada persembahan adik Alia. Bermohon sembah berhajat, hajat bersajaklah dari hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Alisa Iris Namira binti Helmi. Hari ini saya ingin mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Naratif Ogos Seorang Helang, karya Zainal Rashid Ahmad. Taman luas dengan 1000 kembang, atau pelataran lapang hingga lelah mata memandang. Hanyalah negeri perantauan, meski tanahnya emas atau pasirnya intan. Itu bukan bumi tempat dilahirkan. Tanah itu tidak akan mengenalimu. Di negeri itu, kau hanya perantau asing, anak dagang. Dengar bisik hatimu. Kampung halaman
perisai dan pedang. Tempat ibu berjalan sepanjang kehamilan. Saat digendong dan dibesarkan antara dapur kayu dan tikar mengkuang. Ini tanah tempat ibu melahirkan, tempat ayah berjuang sebagai buruh binaan, tempat kau bersekolah mengenal kebijaksanaan. Negeri ini tanah kelahiran, tempat 7 bahasa melekat di lidahmu. Ini tanah air sebelum ke-7 benua kau terbang menjadi helang dikenal orang. Jangan lupa bau lumpur dan payau rasa air telaga. Itu tempat ibu menimba mandi. Jangan lupa bau tar dan habuk simen. Itu tempat ayah meraih rezeki. Ingat selalu tanah airmu. Walaupun kini kau seekor helang yang terbang tanpa sempadan. Ingat di mana helang yang terbang tanpa sempadan. Ingat di mana tempat kau dilahirkan. Seekor helang sentiasa punya sarang. Negeri asal, tempat pulang. Kau seorang helang dan Ogos mengajarmu. Jangan pernah berhenti berjuang. Sekian. Terima kasih. Okey, kita dapat tengok semua persembahan adik-adik kita yang hebat tadi. Masya Allah. Anak-anak tuan-puan semua boleh pergi jauh saya nampak. Semua berbakat saya tengok. Jadi tahniah bagi tempat yang pertama, kedua dan ketiga. Semua sama-sama hebat. Semua sama-sama gempak lah. Semua sama-sama gempak. Okey, bagi kategori yang kedua iaitu pantun. Kita ada 3 juga pemenang. Sama dengan kategori pertama yang sajak tu. Okey, jadi kategori yang kedua, pantun ni, kita ada 3 pemenang. Dan tempat yang ketiga, tanpa melengahkan masa lagi, tempat yang ketiga jatuh kepada adik Muhammad Arif Izami bin Muhammad Amiruddin. Wah, tahniah. Hebat betul pantun adik. Jadi, tanpa kita membuang masa lagi, kita boleh tengok video sedikit persembahan daripada adik Arif. Burung merbuk berlagu merdu, bunyi terkukur di ranting bidara. Masyarakat majmuk bersatu padu, bertolak ansur dan sepi sejahtera. Buahku ini dalam perahu, mudik ke muara menuju alur. Adik di sini ingin tahu bendera Malaysia berapa jalur. Merpati sejoli mencari makan, terbang bebas
si burung helang. Abang di sini sudi jelaskan 14 jalur gemilang. Tumbuh berdadar, tinggi dan senang, lebat daunnya, bunga berselang. Kalaukan tanda, bijak laksana, apakah warna jalur gemilang? Indah mega, jingga berona. Langit bersih, angin menderu. Bendera Malaysia 4 warna, merah, putih, kuning dan biru. Permata berusia, indah direka, aneka batu berwarna-warni. Keluarga Malaysia, rakyat mereka saling membantu, hidup harmoni. Eloklah makan bunga telang. Banyak khasiat mekar di desa. Mari kibarkan jalur gemilang. Bukti semangat cintakan nusa. Di pinggir muara tumbuh melati, harum kesuma, cantik bungaan. Kepada negara setia berbakti, bekerjasama, cipta kejayaan. Okey, jadi kita boleh nampak video adik Arif tadi. Hebat sungguh, insya-Allah. Mesti bangga mak ayah, insya-Allah kan. Okey. Jadi tempat yang kedua pula jatuh kepada adik Muhammad Ryan Iman bin Jamil. Wah, tanya. Sedap nama Ryan. Jarang jumpa orang nama Ryan. Okey. Jadi kita boleh tengok sedikit video persembahan daripada adik Ryan. Pantun indah saya alunkan, mari dengar saudara-saudari. Assalamualaikum saya ucapkan, Muhammad Ryan Iman mempunyai diri. Wasiat pahlawan, jagalah negara. Sudah lama tenaga diperah, berbeza kaum usah dikira. Perpaduan terbina mencatat sejarah. Merdekanya kita sudahlah lama, jalur gemilang berkibar megah. 65 tahun harmoni bersama, negara Malaysia berdiri gagah. Lagu negaraku berkumandang indah, lambang makmur serta harmoni. Hari merdeka menjelang sudah, sambutan meriah di sana sini. Merdeka sudah negara tercinta, tinggalan pahlawan pembela agama. Berbuat baik tak perlu dipinta, keluarga Malaysia teguh bersama. Zaman penjajah sudahlah tamat, maju gemilang derita berlalu. 31 Ogos tarikh keramat, laungan merdeka bertalu-talu.
Setiap tahun kibar bendera, mahu tambahkan semangat di hati. Saya cinta sayangkan negara. Inilah sumpah sampai ke mati. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih. Okey. Tanya adik ayah. Okey. Jadi, tanpa kita membuang masa lagi, tempat yang pertama bagi kategori pantun jatuh kepada adik Alisa Iris Namira binti Helmi. Oh, tanya. Saya tadi adik Alisa ni menang sajak tempat pertama. Oh, ni pantun tempat pertama. Masya Allah. Hebat. Tak apa, semua hebat. Okey, tapi sebelum tu kita boleh tengok sedikit video tontonan bersamaan daripada adik Alisa Iris. Bermohon sembah berhajat, hajat berpantunlah dari hamba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alisa Iris Namira empunya nama. SK Bandar Baru Sungai Buloh, ilmu ditimba, pantun kemerdekaan menjadi tema. Izinkan hamba berpantun barang sejenak. Dengarkan ya. Titah Sultan usah disangga, tersisik santun keris pusaka. Anak watan berdiri megah, 65 tahun Malaysia merdeka. Gadis desa cantik rupawan, kembang bertebaran bunga melati. Berkat jasa para pahlawan, kemajuan dan kemakmuran kita nikmati. Selendang hiasan berbunga merah, kilat sepatu laksana biduan. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, rakyat bersatu bukti perpaduan. Busul bersilang terbang ke sasaran, terkena rusa sarjan istimewa. Jalur gemilang lambang kebesaran, memartabatkan bangsa ke hujung nyawa. Bermain lumpur di tepi lalang, pohon melata jadi teduhan. Sedia bertempur menentang petualang, tanah air tercinta terus dipertahan. Berbaju kebaya berdokoh lima, seni dipersembah tarian gamelan. Berbagai kaum, budaya dan agama, semangat muhibah jadikan amalan. Burung terkukur bertengek di huma, dari utara meredah belantara. 16 September raikan bersama, maruah negara kekal terpelihara. Batik ditenun kain setera, berbaju kebaya ungu keladi. Masyarakat bertamadun pewaris negara, Malaysia berjaya menjulang integriti. Dengarlah, dengar hamba berpantun. Sekian, terima kasih. Okey, tanya semua. Tanya berkategori pantun tu, tiga-tiga hebat. Tiga-tiga berbakat dan tiga-tiga Masya Allah. Hebat sangat-sangat. Okay, gempak. Okey. Jadi, bagi kategori yang ketiga pula bagi pertandingan Semarak Merdeka Malaysia Umar Asyik Cinta 2022, iaitu kategori bercerita. Bercerita pun kita ada 3 juga pemenang. 3 juga pemenang. Sama macam pantun dengan sajak tadi. Okey. Jadi, bagi kategori bercerita,
tempat yang ketiga pemenang jatuh kepada adik Nur Alisha Sofia binti Muhammad Syakib. Tahniah. Okey. Tahniah adik. Jadi, kita boleh tengok video tontonan daripada adik Alisha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Nur Alisha Sofia binti Muhammad Syakib. Saya berumur 7 tahun. Saya dari Sekolah Kebangsaan Pekalan Pego. Jom kawan-kawan kita selami sedikit negara kita yang tercinta iaitu Malaysia tanah airku. Kalau kawan-kawan nak tahu, laungan merdeka sebanyak 7 kali oleh Tunku Abdul Rahman telah menggelarkan Stadium Merdeka Kuala Lumpur suatu ketika dahulu. Tarikh Keramat 31 hari bulan Ogos 1957 sentiasa terpahat di hati rakyat Malaysia. Cuba bayangkan keadaan ketika itu. Tentu meriahkan walaupun saya berlahir ketika itu, tetapi saya dapat bayangkan kemeriahannya. Wow, bangganya saya menjadi anak Malaysia. Kawan-kawan, sebenarnya Malaysia lahir dari pengorbanan pengorbanan darah nenek moyang kita dan sejuta harapan supaya cucu cicit dan semua aman hidup di tanah bertuah ini. Sebab itulah wujudnya negara Malaysia yang cukup unik ini. Kalau kawan-kawan nak tahu, semua ini bukan boleh dicapai dalam sekelip mata ya kawan-kawan. Perpaduan yang ada di Malaysia pada hari ini dicapai kerana semua kaum mengamalkan sikap sederhana dan mengalah keharmonian menjadi titik tolak kestabilan negara ketika ini. Sewajarnya sikap saling menghormati dan memahami budaya semua kaum ini perlu dipertahankan demi kesinambungan negara. Oleh itu, menjelang hari kemerdekaan yang bakal menjelang, marilah kita bersama-sama berusaha mengekalkan keamanan yang ada dan jangan sekali merobeknya. Inilah masanya untuk kita buang sekarang pemerkosaan dan padamkan sengketa jiwa. Ayo kita bangunkan semula. Mari kita rapatkan hati dan hapuskan kebencian. Ayo kita zahirkan impian bersama, menjunjung semangat yang bernama keluarga Malaysia. Sebelum saya undur diri, izinkan saya berpantun dahulu. Kaum Melayu, Cina dan India hidup aman, bersatu padu. Sejarah negara jangan dilupa. Rakyat berbilang negara maju. Sekian sahaja cerita dari saya. Selamat menyambut hari kemerdekaan ya kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Bye. Nampaklah video persembahan daripada adik Alisha tadi. Nampak sangat bercerita kan. Bukan senang anak-anak nak bercerita tu kan. Nak beranikan diri, nak cabar diri mereka semua kan. Okey. Jadi, tempat yang kedua jatuh kepada adik Muhammad Rafiq Iqbal bin Jamil. Wah, tahniah. Okey, jadi jom kita tonton sedikit video persembahan daripada adik Rafiq. Selamat semua, semoga kita berjaya bagai negara yang telah merdeka. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Muhammad Rafiq Iqbal. Masyarakat muda kini perlu dijentik supaya sedar dari lena tentang jasa dan pengorbanan tokoh kemerdekaan terdahulu. Bersama saya mengenali tokoh-tokoh tersebut. Tokoh pertama ialah Nur Said. Nama sebenar adalah Abdul Said bin Omar atau dikenali sebagai penghulu Naning. Seri Merah Raja Dul Said berasal daripada suku Semenggang. Sebab penentangan, Naning merupakan kawasan yang bersempadan dengan Melaka. British mendakwa Naning adalah jajahannya, tetapi Dul Said membantah dan beliau enggan membayar cukai hasil tahunan 1/10 kepada British. Beliau berusaha mempertahankan kedaulatan Naning. Tokoh kedua adalah Datuk Bahaman.
Nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Imam Noh dan dikenali sebagai Datuk Bahaman, orang kaya Semantan. Sebab penentangan ialah kehilangan hak memungut cukai dan dilucutkan gelaran sebagai pembesar serta menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terua yang merupakan kawasan pengaruhnya. Tokoh ketiga ialah Tok Janggut. Nama sebenarnya ialah Haji Mat Hasan bin Munas. Dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Sebab penentangan tidak setuju dengan pengenalan sistem penasihat British, penduduk tempatan dipaksa menerima sistem cukai dan peraturan tanah baharu yang membebankan mereka. Peraturan British menimbulkan kesulitan kepada penduduk tempatan. Tokoh keempat adalah Mat Saleh. Nama sebenar ialah Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datu Baharu. Dilahirkan di Inam Sabah dan berketurunan Bajau dan Suluk. Sebab penentangan menentang syarikat berpiagam Borneo Utara kerana tidak mengistiraf kedudukannya sebagai pemerintah disandarkan menggatal Inanam dan Pulau Gagah. Tokoh kelima ialah Datuk Maharaja Lela. Nama sebenar ialah Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Beliau adalah orang besar berlapan Perak yang bertadbir kawasan Pasir Salak. Sebab penentangan, Presiden British J.W.W. Bush campur tangan dalam pentadbiran negara dan adat resam orang Melayu. Presiden British mengambil alih kuasa Sultan dan pembesar tempatan. British memperkenalkan cukai baru yang membebankan rakyat. Presiden British bersikap angkuh dan sombong. Terdapat banyak lagi tokoh kemerdekaan lain, antaranya Syarif Masaho, Rentab, Tuan Amtah dan sebagainya. Marilah kita menghargai jasa tokoh-tokoh terdahulu. Sekian sahaja. Salam kemerdekaan. Kategori yang ketiga dalam pertandingan Semarak Merdeka Malaysia Majid Center 2022 iaitu bercerita. Dan tempat pertama yang menang kategori bercerita ni jatuh kepada adik Nur Farisha Melissa binti Muhammad Azari. Tahniah adik Farisha. Okey, jadi mari kita tonton video pemenang pertama bagi kategori bercerita. Banyak semut di atas papan sedang makan gula-gula. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, dengarkan sebuah cerita dari saya yang bertemakan demi negara.
kisah Lieutenant Adnan, sang wira bangsa. Tanggal 13 Februari 1942, Permatang Pasir Panjang telah menjadi saksi. Kisah pertempuran hebat berlaku antara tentera Jepun dan Regimen Askar Melayu yang ingin menguasai tanah Melayu. Pada ketika itu, Regimen Askar Melayu yang baru ditubuhkan diketuai oleh seorang prajurit muda yang berani dan berjiwa pahlawan. Beliau ialah Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan telah ditugaskan untuk melindungi dan mempertahankan Bukit Candu daripada dirampas oleh tentera Jepun. Sejak beberapa hari yang lalu, tentera Jepun terus melancarkan serangan bertubi-tubi. Dentuman bom dan hujan peluru terus membadai dan membasahi Bukit Candu. Namun, tentera Jepun terpaksa juga berundur akibat tentangan sengit daripada Lieutenant Adnan dan anggotanya. Mereka sungguh hairan dan terkejut kerana gagal mengalahkan Regimen Askar Melayu. Tentera Jepun merasa sangat marah dan tercabar. Akan tetapi, tentera Jepun tidak berputus asa. Mereka telah cuba memperdayakan Lieutenant Adnan. Dengan tipu muslihat, tentera Jepun telah menghantar anggotanya dengan menyamar menggunakan pakaian uniform tentera Punjabi. Namun, Lieutenant Adnan menyedari muslihat tersebut. Lieutenant Adnan dan anggotanya membiarkan tentera Jepun itu menghampiri kubu pertahanan mereka. Lantas, mereka menembak bertubi-tubi ke arah tentera Jepun tersebut hingga ramai tentera Jepun terbunuh. Kerana kekalahan tersebut, kemarahan tentera Jepun semakin meluap-luap. 2 jam kemudian, tentera Jepun telah melancarkan serangan yang dahsyat. Lieutenant Adnan dan anggotanya sedikit pun tidak gentar. Sebaliknya, terus melawan habis-habisan walaupun kekurangan senjata dan peluru. Akhirnya, mereka tertewas dalam pertempuran tersebut. Lieutenant Adnan yang mengalami cedera parah telah ditangkap oleh tentera Jepun dan diikat di sebatang pokok. Lalu tubuhnya ditikam berkali-kali dengan kejam oleh tentera Jepun yang marah kerana keberaniannya. Lehernya dikelar, isi perutnya terburai. Jasadnya bermandi darah dan digantung di puncak Bukit Candu. Malah jasadnya dilarang diturunkan. Namun, keberanian Lieutenant Adnan terus dikenang sebagai sang wira bangsa yang berjuang demi tanah air tercinta. Ya kawan-kawan, sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada para pejuang dan pemimpin yang berkorban nyawa. Kemerdekaan dan keharmonian ini harus dipertahankan demi negara. Semoga cerita ini memberi motivasi, inspirasi, dan pengajaran untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Okey, jadi bagi kategori yang keempat iaitu syair, kita pilih 2 yang terbaik. Kita pilih 2 yang terbaik dan okey, mesti nak tahu kan siapa pemenang di kategori syair ni kan? Okey, jadi tempat yang kedua jatuh kepada adik Muhammad Hazmi bin Muhammad Razzi. Wah, tahniah. Okey, jadi kita dapat tonton sedikit persembahan daripada adik Hazmi. Okey, jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah syair bersama
merdeka. Irama Tok Kenali, dengarkanlah. Suburlah pertiwi, makin berkembang, bagai meniti ombak gelombang, segala segi adil ditimbang, bertolak ansur untung seimbang. Bumi bertuang, tanah semenanjung, tiada terkira puji dan sanjung, semangat dan cita tiada penghujung, maruah negara rakyat menjunjung. Tiba waktunya semua berpakar, rapat barisan, erat muafakat, agenda negara jangan tersekar, kelak semua mendapat berkah. Semangat merdeka semua dimiliki, memacu kudrat penuh hakiki, ke puncak gemilang sama didaki, Malaysia terbilang kita jejaki. Wahai jelata, pelbagai anutan, bersama kita bertahan watan, jangan tergoda sebarang hasutan, bersatu setia kuat pakatan. Demikian sudah secebis rasa kecintaan luhur mahing biasa, sanggup berkorban berbuat jasa, terbelah hendaknya nusa dan bangsa. Sekian, terima kasih. Tempat pertama pula bagi kategori syair. Mesti nak tahu kan? Okey, tempat pertama bagi kategori syair jatuh kepada adik Dia Sumayyah binti Muhammad Fazli. Tanya adik Sumayyah. Okey, jadi mari kita saksikan sedikit bersemaian daripada adik Dia Sumayyah. Okey, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah syair Malaysia tercinta, irama hiasan. Aku Melayu, anak Malaysia, lahir di bumi yang kaya raya, bertuah sungguh rasa
padu, Islam dan Buddha mahupun Hindu, hitam dan putih atau kelabu, boleh berpakat, mampu bersatu. Darilah Perlis hingga ke Johor, Sabah Sarawak sama tersohor. Bumi Malaysia sudahlah masyhur, rakyat peramah berbudi luhur. Satu dunia ingin ku laung, langit Malaysia aku bernaung. Bangga berbakti, nama dijunjung, negara tercinta yang aku sanjung. Malaysiaku ini amat ku cinta, tempat lahirku membina cinta. Teruslah aman itu ku pinta, bahagialah hidup sesama kita. Sekian, terima kasih. Okey, jadi bagi kategori yang kelima pula. Dan habis dah ni. Okey, bagi kategori yang kelima pula iaitu khutbah. Kita bagi kategori khutbah ni special sikit. Special sangat. Daripada syair tadi kita ada 2 pemenang. Hebat betul adik-adik tadi, 2 pemenang. Dan dalam khutbah ni pula kita pilih antara yang terbaik sekali. Okey, jadi nak tahu semua pemenang tu kan? Sebab kita pilih betul-betul terbaik seorang kan? Okey. Jadi, pemenang bagi kategori khutbah, tempat pertama lah. Okey, pemenangnya adalah adik Muhammad Syifaq Saifullah bin Umar. Tahniah. Jadi, kita boleh tonton sedikit video tontonan special daripada adik Syifaq Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Tunaikanlah segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkanlah larangannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meredai hidup kita, bahagia di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini kerana ia adalah anugerah Allah yang banyak memberi pelbagai iktibar dan manfaat, khususnya dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, serangan penjajah yang paling halus tetapi memberi kesan besar sudah pasti berkaitan dengan pemikiran umat. Sebenarnya penjajah telah meracuni pemikiran hingga jati diri umat Islam. Itu seolah-olah mati jiwa dan kekitaannya. Penjajah bukan sahaja merompak tapi juga merombak semua sistem kehidupan. Mereka mahu membentuk watak anak bangsa mengikut jari telunjuk mereka. Maka tidak hairanlah ada anak watan
Ada anak watan sendiri lebih berbangga dan yakin dengan bergaya seperti penjajah. Lebih malang, ada juga anak watan yang melihat bangsa sendiri dengan rasa malu dan menuduh bangsa sendiri sebagai malas dan bodoh. Tidak cukup setakat itu, ada yang sanggup menghina agama sendiri atas nama kebebasan bersuara. Bukan setakat dalam penulisan dan kritikan, malah bangsa dan agama juga mereka jadikan bahan lawak pula. Ini produk ciptaan penjajah yang mungkin rupa parasnya seperti kita, tetapi jiwanya adalah jiwa penjajah. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Gerakan orientalis yang dibawa bersama penjajah adalah bukti paling jelas telah berusaha menyarung pemikiran umat yang amat bercanggah dan menggugat akidah Islamiah. Penjajah bukan sahaja memburu dan menghapuskan para ulama dengan cara yang penuh kelicikan untuk menghapuskan Islam. Bahkan mereka juga menanam jarum susuk pemikiran penjajah seperti sekularisme, liberalisme, komunisme dan pelbagai fahaman lain. Ianya semakin mempengaruhi generasi kita hinggalah menjejaskan peranan agama dalam membentuk sebuah kehidupan. Islam bukan lagi dilihat sebagai cara hidup, tetapi Islam dilihat pada kerangka yang amat sempit dan dimomok sebagai penghalang kemajuan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita semua mengambil semangat kemerdekaan untuk kembali kepada kiblat Islam. Sejarah kegemilangan kita telah membuktikan Islam telah menjadi agama yang dianuti oleh majoriti manusia, khususnya orang Melayu, dan nilai ajarannya menjadi sebahagian dari urat nadi kehidupan sejak zaman kerajaan Melayu Melaka lagi. Islam telah menjadi dasar kebesaran kerajaan Melayu, bukan sahaja dari segi kuasa pentadbiran, bahkan dari segi peradaban yang didirikan. Islam telah membentuk jati diri bangsa Melayu sehingga setiap sendi tulang kerangka budaya Melayu disulami dengan ajaran Islam. Maka untuk kita bangkit terus berjaya di dunia dan apatah lagi di akhirat, hanya kiblat Islam yang wajib mengisi sebuah kemerdekaan yang diredai Allah. Islam dengan panduan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah kekuatan kita. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 138. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Marilah kita hayati kata-kata tokoh pejuang kemerdekaan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Katanya, kita perlu balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang nyata dan tegas menunjuk bahawa Islam tidak boleh berpisah dan terpisah oleh politik, kerana Islam menghubungkan hamba dengan Tuhan dan menghubungkan hamba dengan hamba. Hadirin muslimin yang dikasihi sekalian, marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini sudah pasti merupakan suatu anugerah yang besar, kurniaan Allah kepada kita. Saat ini kita masih lagi melihat saudara-saudara se-Islam kita masih bergelut melawan penjajah di tanah air mereka. Bukan sedikit kedukaan yang mereka tempuh dalam menghadapi penjajah tersebut. Bukan sedikit air mata dan darah yang tertumpah. Firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 7.
Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Pengalaman dijajah juga adalah azab yang datang kerana kecurangan dan kelemahan iman umat kita yang tidak bersyukur. Mengingkari perintah Allah SWT telah mengundang kelalaian hingga kita lemah dan dijajah. Mengisi program kemerdekaan saban tahun dengan budaya berhibur yang memualkan adalah sebuah keingkaran yang mengundang penjajahan yang mendatang. Jadi janganlah mengundang padah itu. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati kesimpulannya itu. Yang pertama, hayatilah sejarah kemerdekaan negara agar kita lebih mengerti dan menghargai sebuah keamanan yang amat besar harganya. Yang kedua, umat Islam mesti segera sedar bahawa jalan syukur adalah cara terbaik untuk mengisi sebuah kemerdekaan. Yang ketiga, pastikanlah kiblat merdeka kita adalah Islam sebagai cara hidup, bukan memakai pemikiran acuan penjajah yang menjajah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjaakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzabi wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kenanglah nikmat Allah kepada kamu semasa dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orang yang sentiasa menyeksa kamu dengan berbagai seksa yang buruk, dan mereka pula menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Dan kejadian yang demikian itu mengandungi bala, bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Hebat betul. Adik Syifa Saifullah buat khutbah tadi yang dapat tengok kan? Tak apa, boleh tengok sampai habis dekat dekat Facebook, page Facebook Ummah Adik Center. Jangan risau, tak ke mana-mana pun video tu. Boleh tengok sampai habis. Rasa hebat pula khutbah tu kan. Rasa macam duduk masjid. Rasa macam boleh pas solat Jumaat. Okay, sorry, segera je. Okay. Jadi, bagi kategori yang last sekali, iaitu kategori yang ke-6, poster. Special. Kategori poster ni dia sama special juga dengan kategori khutbah tadi yang kelima tu. Jadi kita pilih betul-betul yang terbaik antara yang terbaik. Okey, jadi mesti nak tahu kan siapa pemenang ni kan. Sebab seorang kan kita betul pilih betul-betul yang pemenang ni kan, yang terbaik kan. Maaf tahu banyak kali saya nak ulang terbaik. Okey. Sorry. Okey, jadi tanpa menyangka masa lagi, pemenang bagi kategori poster jatuh kepada adik Kasrina Aimuni binti Izham Iskandar. Wah, Tanya. Okey. Tanya, memang cantik, betul-betul cantik lah poster adik Kasrina buat. Kami dah tengok dah dan kami pilih adik Kasrina ni untuk jadi pemenang bagi kategori poster. Okey, jadi kalau siapa yang tertanya nak tengok poster adik Kasrina ni, okey, jom tengok. Tanya kepada semua pemenang, tanya kepada adik-adik, tanya kepada anak-anak, puan-puan semua. Okay, tanya. Lepas ni, insya-Allah adik-adik boleh try dan usaha lagi. Cabar diri tu untuk asal lagi bakat semua untuk menyertai lagi pertandingan. Insya-Allah Mak Center akan adakan. Okey. Jadi mesti semua perempuan semua tanya kan, macam kalau pemenang dapat apa, kalau ni dapat apa. Okey, jadi saya akan explain satu-satu. Okey, jelaskan satu-satu. Okey, kalau pemenang yang pertama akan membawa pulang hadiah eksklusif
daripada Umar Z Center dan akan dapat CJ pemenang serta CJ penyertaan. Kalau tempat kedua pula akan membawa pulang CJ pemenang bersama dengan CJ penyertaan. Begitu juga dengan yang ketiga. Ketiga akan dapat CJ pemenang dan juga CJ penyertaan. Jadi yang lain-lain adik-adik semua yang join juga pun jangan risau, korang akan dapat juga CJ penyertaan. Okey, jadi CJ penyertaan ni kami akan hantar terus ke email kepada tuan dan puan kalau CJ penyertaan. Kalau CJ pemenang pula kami akan postkan. Post terus kepada rumah tuan dan puan. Begitu sama juga dengan hadiah eksklusif daripada Umar Z Center pun kami akan postkan. Tertakluk kepada terma dan syarat. Okey. Jadi itu saja dari kami Umar Z Center, itu saja daripada saya. Tapi sebelum tu bulan ni bulan 9 kan, bulan depan bulan 10 pula kami bulan 10 bulan depan bulan Rabiul Awal tak saya kan. Bulan Rabiul Awal. Sorry. Sikit tekak pula. Bulan Rabiul Awal. Jadi pada bulan Rabiul Awal tu mesti semua tahu kan. Bulan apa? Bulan Maulid Rasul. Bulan Maulid Rasul. Yang Islam semua akan sambut, kita sambut semua sama-sama. Okey. Jadi insya-Allah Umar Z Center akan adakan pertandingan bagi terbuka kepada anak-anak tuan dan puan juga kepada semua dalam satu Malaysia ni semua untuk bulan Maulid Rasul ni. Insya-Allah. Okey. Kita doa sama-sama. Mana tahu kan? Mana tahu kita yang lain-lain semua boleh menang dalam pertandingan ni. Okey. InsyaAllah itu saja daripada saya. Itu saja daripada kami Umar Center. Kami minta maaf kalau kami ada buat salah ataupun kami ada apa-apa kan. Okay, kami minta maaf dan terima kasih dan tahniah lagi sekali buat semua adik-adik. Bukan pemenang je semua. Okey. Jadi kalau macam ada apa-apa pertanyaan boleh tanya terus ke nombor Umar Z Center. Okey. Jangan risau, boleh tanya. Okey. Okey. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.